Penanaman pelbagai jenis buah-buahan dan integrasi tanaman kontan kini giat dipraktikkan. Ia bukan sahaja dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan risiko serangan penyakit dan memaksimumkan penggunaan sumber alam semula jadi. Bersama-sama dengan saya Sabiri Rahman dalam Agrotech minggu ini untuk kita melihat bagaimana teknik ini memberi impak besar kepada usahawan tani di Malaysia. Masa adalah emas. Bagi memaksimumkan hasil pengeluaran, sistem integrasi adalah yang paling sesuai dipraktikkan oleh pengusaha durian premium Musang King di Rawang Selangor ini. Menunggu hasil durian yang mengambil tempoh 4 ke 5 tahun, MIE Agrofarm mengintegrasikan tanaman durian dengan tanaman kontan untuk mendapat hasil yang tinggi sehingga boleh dieksport ke luar negara. Kehijauan kawasan seluas hampir 1,000 ekar di Rawang Selangor ini menempatkan beberapa usahawan tani tempatan yang berjaya. Salah satu usahawan tani yang diberikan kepercayaan beroperasi di kawasan ini ialah MIE Agrofarm Sendirian Berhad. Syarikat ini beroperasi di kawasan seluas 200 ekar dengan tanaman integrasi durian dan tanaman kontan yang memberi pulangan yang tinggi. Langkah mengintegrasikan tanaman diambil kerana pokok durian mengambil masa yang lama untuk mengeluarkan buah. Sementara menunggu hasil durian, hasil tanaman lain yang ada di ladang inilah yang menampung segala kos operasinya. Sejak 2017, syarikat ini komited untuk menjalankan perniagaan yang mampan yang mementingkan ekologi alam semula jadi. Fokus tanaman di ladang ini ialah tanaman durian Musang King. Namun, syarikat kini sedang mengumpulkan hampir 100 jenis durian varieti lain dan dalam proses pembangunan dan penyelidikan untuk menghybrid beberapa varieti baru. Menurut Ketua Pegawai Operasinya, Dr. Stanley Kong Chi Leong, 6,000 anak pokok durian ditanam di ladang ini pada peringkat permulaannya dengan mengaplikasikan sistem Internet of Things IoT. Kegunaan IoT yang reason pertama kan kita untuk naikkan efisiensi dari segi sistem pengairan. Maksudnya kita boleh tahu setiap pokok tu keperluan air dia dan kita siram air itu ikut keperluan pokok dengan masa yang tepat. Kalau jika kita buat manual, ada masanya kita tak dapat siraman yang konsisten. Ini akan melancurkan tempoh pembesaran pokok durian dekat ladang kita. Lagi, ladang kita ni mempunyai 6,000 pokok durian. Kalau ikut pengairan manual, memang tak sempat dan tak konsisten. So dari teknologi IoT ini, kita boleh confirm semua pokok akan dapat air yang secukupnya. Usahawan tani yang gemar merendah diri ini mempunyai cita-cita tinggi untuk memajukan kawasan ini lebih daripada sekadar ladang durian. Bagi saya, vision kita buat ladang ni untuk satu tapak pelancongan yang bagi pelawat boleh rasai, boleh tengok, boleh rasa durian sebanyak 100 jenis spesies di satu ladang. Sebab ladang kita tepi jalan dan kita akan design dari segi topografi, semua orang senang je jalan pergi pokok durian. Macamnya tapak dia tak tajam sangat, lepas tu kereta sampai setiap pokok, sebagainya. Kita cuba gunakan teknologi untuk macam senangkan penjagaan pokok durian dan untuk pelawat fahamkan teknologi atas penanaman durian. Kejayaan syarikat ini adalah hasil usaha dan komitmen setiap pekerjanya menjayakan misi syarikat selain sistem pengurusan yang mampan.
sejumlah 60 orang tenaga kerja di ladang ini dengan masing-masing mempunyai peranan khusus di lot tanaman yang diintegrasikan dengan pokok durian. Salah satu tanaman yang diintegrasikan yang berjaya memberi pulangan yang membanggakan adalah serai. Kebiasaannya, seramai 6 orang pekerja ditugaskan di sini dan tanggungjawab untuk menyelia penanaman serai diberikan kepada seorang anak muda, Muzakir Akib Abdul Wahab. Kat sini kita tanam seluas 15 ekar. Kita ada 4 jenis, serai kampung, serai gajah, serai merah dan serai wangi. Untuk pasaran, kita jual di sekitar sini, kedai makan, dan setiap minggu kita akan hantar ke Pasar Borong Selayang. Sebulan, biasanya kita akan hantar 2 tan lah sebulan. Selain serai, tanaman yang banyak ditanam dan diintegrasikan di ladang ini ialah tanaman limau kasturi. Syarikat ini juga boleh berbangga dengan hasil tanaman pisang berangan di ladang ini. Dengan keluasan 6.5 ekar, sebanyak 3.35 tan pisang berangan mampu dikeluarkan. Pisang berangan ini dipasarkan kepada pemborong sedia ada dan juga dipasarkan di pasaraya sekitar Selangor. Antara tanaman lain yang turut diintegrasikan dengan pokok durian adalah buah naga dan pokok akasia yang memberi sumber makanan kepada kelulut untuk menghasilkan madu. Selain tanaman durian dan tanaman kontan, terdapat juga 3 kolam ternakan ikan di ladang ini. Ikan jenis tilapia merah diternak di sini. Air daripada kolam ini juga digunakan sebagai baja tambahan untuk mengairi kawasan tanaman pokok durian di sekitar kolam secara automatik menggunakan sistem titisan. Selain daripada untuk pengairan pokok durian, ia juga untuk dibuat ternakan ikan. Ternakan ini boleh menambahkan pendapatan ladang. Lagipun air ternakan ikan mengandungi nutrien nitrat yang untuk pokok-pokok yang berkhasiat untuk pokok durian. Jadi inilah kelebihan dia untuk buat kolam tadahan ikan. Bagi memastikan usahawan tani ini terus berjaya dengan program-program yang dirangka, nasihat dan bantuan daripada agensi kerajaan negeri iaitu Jabatan Pertanian Negeri Selangor turut disalurkan. Kita ambil dari kolam ini untuk kira ceritakan putuslah air ini. Sebab air ini gabung dengan kolam lama. MIA Agro Farm ni merupakan usahawan di bawah bimbingan kita. Jadi yang mana usahawan ataupun petani yang berdaftar di bawah Jabatan Pertanian, kita menyediakan khidmat nasihat dalam bentuk perundingan pelaburan dan juga dalam pembukaan pertanian komuniti. Jadi selain itu, selain khidmat nasihat, kita juga menyediakan khidmat teknikal di mana untuk kita bantu mereka dari segi analisa makmal, lepas tu perkhidmatan siasatan tanah. Jadi
Yang ketiga juga, kita juga menyediakan kursus latihan yang berterusan kepada pihak usahawan di bawah bimbingan kita, terutamanya MIE Agrofarm ini sendirilah. Perancangan yang teratur akan membolehkan pengusaha mencapai kejayaan. Bantuan yang disalurkan oleh pelbagai pihak harus dimanfaatkan kerana pertanian merupakan satu perniagaan. Pokok yang sihat dan subur dapat mengeluarkan hasil yang cepat dan maksimum. Pelbagai cara digunakan untuk memaksimumkan hasil pengeluaran dari awal pertumbuhannya. Kita ikuti bagaimana teknologi pemetaan drone dapat membantu ke arah matlamat tersebut. Individu-individu yang terpilih menyertai MIE Agrofarm terdiri daripada kelompok individu yang mempunyai kepakaran yang tinggi, khususnya dalam bidang kejuruteraan dan agronomi. Di ladang ini, penggunaan drone dimanfaatkan sebagai alat pemetaan topografi selain mengesan tanaman-tanaman yang bermasalah. Penggunaan drone merupakan nilai tambah kepada pengaplikasian teknologi lain di ladang ini seperti IoT dan kecerdasan buatan. Sebagai permulaan, kadar kelembapan tanah diukur bagi memastikan pemberian air yang mencukupi. Demikian juga, penggunaan baja pada pokok diberikan mengikut keperluan. Pemilihan anak pokok yang baik dan subur akan meningkatkan tahap daya hidup pokok tersebut. Bagi tanaman pokok durian premium seperti Musang King, cara tanaman yang betul juga penting supaya pokok tumbuh dengan subur dan sihat. Seperti yang kita tahu, terdapat 12 nutrien penting yang terdiri daripada 6 unsur makro dan 6 unsur mikro yang digunakan untuk tanaman. Nutrien ini berperanan untuk mengembangkan sistem akar dan juga tanaman. Selain itu, nutrien ini berperanan untuk menambahkan daya tahan penyakit pokok terhadap serangan penyakit dan juga serangan serangga. Selain itu, nutrien ini juga sangat berguna semasa proses pembungaan dan memperbaiki kualiti buah. Anak pokok durian memerlukan sistem pengairan yang tepat. Terlalu banyak air akan menyebabkan pokok mengalami reput akar dan akan mati. Justru, sistem di ladang ini menggunakan kecerdasan buatan dalam proses membaja dan mengairi kawasan tanaman. Kita menggunakan sistem perairan berdasarkan daripada dua faktor. Satu, kita akan dapat data daripada sensor yang telah ditanam, dan yang kedua ialah daripada kita punya weather station yang telah kita tempatkan di ladang, serta ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Daripada dua faktor ini, kita membina model yang membolehkan untuk mengira jumlah siraman air yang diperlukan pada setiap hari. Dan kami sebenarnya ada menanam sensor pada setiap pokok, di mana kita letak sensor ini pada kedalaman 10 cm, 20 cm dan juga 30 cm. Jadi kita dapat lebih tahu lebih lanjutlah cara terperinci kelembapan tanah di dalam untuk sesebuah pokok. Teknologi pemetaan menggunakan drone telah menjadi alat yang sangat berguna dalam pelbagai bidang dan juga bagi sektor pertanian.
Dalam konteks tanaman durian, teknologi ini dapat memberikan manfaat penting terutama dalam pemetaan tanah. Drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor dapat mengambil gambar dari udara dengan menggunakan resolusi tinggi. Ia membantu proses pemetaan tanah ladang dengan cepat dan lebih tepat. Luas kawasan ladang, topografi dan keadaan tanah dapat ditentukan. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman durian. Dengan data multispektral ni kita boleh tengok kondisi pertumbuhan pokok yang ada kat belakang kita ni. So kita orang multispektral data ni kita akan overlay dengan kita orang punya pemetaan mapping, dan dari situ kita boleh terus identify mana yang pokok yang betul-betul tengah masalah. Dengan adanya teknologi pemetaan drone untuk tanaman durian, peladang dapat memanfaatkan data yang diperolehi untuk memperbaiki sistem tanaman, mengawal penyakit dan meningkatkan produktiviti bukan sahaja pokok tetapi juga pekerjaan dalam sistem penyelenggaraan ladang.